Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang Ustaz kasihi, guru-guru dan juga staf Seliti Darul Amilin dan juga yang Ustaz sayangi semua ahli usrah, murid-murid Seliti Darul Amilin. Mudah-mudahan kita berada dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada siri usrah kali ini Ustaz diberi taklifan untuk berkongsi dengan ahli usrah berkaitan dengan niat. Niat yang perkara yang mungkin biasalah kita dengar sebut niat solatnya, niat kita nak buat ibu ayah kita mungkin pesan nak pergi ke sekolah, kita kena niat ikhlas bang. Abang adik pergi sekolah kena niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, ini pesanan-pesanan yang biasa kita dapat. Cuma Ustaz nak ulang sikit cerita balik berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita ahli-ahli usrah tengok dalam kitab-kitab hadis banyak dimulakan hadis berkaitan dengan niat ini. Antaranya yang Ustaz sebut pada hari ini satu riwayat an Amiril Mukminin Abu Hafsin Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung pada niat, dan setiap orang mendapat pahala dengan apa yang dia niatkan. Ila sampai akhir hadis lah yang panjang tu. Jadi kita Ustaz petik ambil sikit pada hadis tersebut, yang mana kata perlu ahli usrah boleh rujuk tengok kita hadis-hadis, antaranya hadis 40 pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama sebut berkaitan dengan niat ini. Ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, Ustaz, guru-guru, murid-murid, ibu ayah, kita ni manusia yang hidup kita ni banyak perkara yang kita buat dalam seharian. Sama ada kita bekerja, kita pergi belajar, kita pergi shopping, dan juga kita juga nak melakukan amal ibadah. Cumanya adakah setiap kali kita memulakan sesuatu pekerjaan kita tu, kita meletakkan sesuatu perkara utama ialah niat ni. Itu ceritanya. Ini yang kita nak kena peringatkan diri kita, supaya kita jadikan setiap dalam kehidupan kita pada setiap hari untuk kita memulakan sesuatu pekerjaan, kita nak buat apa-apa, kita nak ke sekolah dan sebagainya, mesti kita meletakkan permulaan memulakan sesuatu kerja yang kita nak lakukan mestilah dengan niat. Sebagai contoh yang Ustaz sebutlah, mana kata kalau kita nak pergi sekolah, mesti kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita nak pergi shopping, beli barang, kita tolong ibu ayah kita, mesti kita kena letak niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab apa? Ahli usrah sekalian, ianya boleh mengubah daripada sesuatu perkara yang kita jadi adat dah, biasa dah kita buat. Kita pergi makan, kita pergi beli barang dan sebagainya. Daripada kita biasa kita pakai baju biasa, adat biasa kita pakai. Tapi bila kita tidak letak niat, dia jadi benda yang biasa saja. Tapi bila kita ubah, kita letakkan bahawa niat aku pakai baju, kita pakai pakaian kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pergi ke sekolah, niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita juga contohnya daripada sebenarnya kita boleh dapat pahala daripada kita tidur pun. Kalau kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat pahala. Asal adat biasa kita tidur, tapi kalau kita tidur kerana Allah, maka kita akan dapat pahala. Kemudian kita bangun tidur, kita memulakan hidup kita ni, para ulama ajar bahawa kita daripada pagi tadi kita dah niat dah semua, hari ni aku nak buat pekerjaan yang baik ini
kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada yang perkara yang kita tak sempat, setiap perkara tu kita nak niat kerana Allah, tetap juga dapat pahala dalam sehari-harian kita, insya-Allah. Jadi begitulah yang Ustaz nak pesan pada diri Ustaz dan semua ahli usrah sekalian, supaya kita jaga, kita pelihara niat kita ni tidak lain tidak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sudut amalan umum lah, amalan umum yang kita buat, kerja-kerja harian mesti kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ibadah khusus seperti mana solat, wuduk, kita nak ambil wuduk, kita nak buat amal ibadat yang khusus ni, ianya juga disebut dalam kitab-kitab bahawa ia menentu kepada sahnya sesuatu ibadah. Kita kena ada niat. Mesti kita niat kena nak sembahyang maghrib, nak sembahyang isyak, nak sembahyang subuh, mesti kita kena niat. Tak boleh kita niat lain, nak sembahyang isyak kita pergi niat sembahyang subuh, tak boleh. Mana kata sesuatu niat itu menentu kepada kesahan kepada amal ibadah kita. Jadi perkara ni pentinglah, yang ahli usrah sekalian, seringkas yang kita dapat kongsikan pada hari ini, supaya kita ambil perhatian berkaitan dengan niat ini. Niat mesti kita kena jaga dan pelihara, supaya yang pertama tadi jadi ibadah, yang amalan umum yang kita buat, dan amalan khusus iaitu ibadah khusus kita menjadi sahnya sesuatu ibadah kita, insya-Allah. Wallahu taala wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.